أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita membaca kitab fiqh Aulawiyat sampai pada muka surat yang ke-72. Kita masuk kepada tajuk yang baru, mengutamakan studi dan perancangan di dalam urusan dunia. Studi dan perancangan maknanya strategi dalam bahasa Melayu kita ni. Ya, perancangan kita sebut strategi lah. Orang Melayu sebut, orang putih pun sebut lagu tu juga. Islam mementingkan strategi. Islam mementingkan studi, penelitian, pengkajian, pembelajaran dan perancangan dalam urusan dunia. Jika kita katakan pentingnya mendahulukan ilmu daripada amal dan persoalan agama, maka saya tekankan pula di sini pentingnya hal itu dalam persoalan dunia. Kita dah baca dah bahawa ilmu lebih penting daripada amalan. Sebelum kita beramal, kena ada ilmu dulu. Tak ada ilmu, macam mana nak beramal? Sebab tu berkali-kali saya jawab, saya cakap, ya, sama ada dalam YouTube, dalam CD, dalam surat khabar baru ni pun saya cakap, kita ni kena ada ilmu dulu. Pilah tak ada kitab mana-mana dulu. Bukan sah kata hijrah ni dah boleh jadi penceramah dah. Bila saya cakap macam itu, orang marah saya balik. Ni bukan saya kata, Nabi kata. Nak buat apa pun kena ada ilmu dulu. Nak jadi tok imam kena ada ilmu dulu. Bukan boleh sah kata orang tak ada, aku pederah jadi imam. Tok imam tak mai, tok lebay sikit perut, tok bilal raya tak habis lagi. Oh, dia pergi menunung jadi imam. Kena pergi study dulu. Dalam bab agama kena pergi study dulu. Aku tak berani. Sembahyang zuhur aku boleh, maghrib aku minta maaf. Ni dah menunung jadi imam. Masuk sembahyang rakaat kedua sembahyang raya, dia terlupa takbir. Bila tak takbir raya, makmum sebut subhanallah. Kawan dah baca Fatihah sampai ia kan nak wudu dah, subhanallah. Dia berhenti Fatihah, dia takbir pula. Habis takbir 5 kali, dia pederah balik Fatihah, 2 kali Fatihah dah. Ini yang saya katakan dulu, kena ada ilmu. Kena ada ilmu dalam agama sebelum kita beramal. Dan juga dalam persoalan agama, kita kena ada ilmu. Kalau agak-agak tak erti tentang hudud, duduk diam-diam. Tak pandai tentang hudud, jangan bercakap. Hari ni yang tak erti pasal hudud pun pakai nak bercakap semua. Pakai nak bagi komen. Yang tak erti pasal hudud pun nak bagi komen. Kapal wheelchair tu pun nak bagi komen.
Hang tak reti apa pasal hudud, hang duk diam-diam. Jangan cakap banyak. Nah, kita kena ambil tindakan macam itu. Kita tak boleh kata Ustaz, kita terus kata kat dia lah dia kafir. Pasal kafir lah hang duk diam-diam. Pasal hang tak tahu apa, duk diam-diam. Baik, dalam persoalan agama kita letakkan ilmu. Dalam persoalan dunia juga ilmu itu didahulukan. Nak buat menatang apa pun kena ada ilmu. Nak masak lemang, bakar lemang tu pun kena ada ilmu. Bukan sah kata semua buluh boleh buat lemang. Ni potong buluh tengah hutan. Ni buluh apa? Buluh apa dia bang? Buluh lemang lah. Ni bukan buluh lemang boy. Ni buluh tabung. Orang tak buat lemang buluh ni. Jadi nak buat benar apa pun dalam dunia ni kena ada ilmu. Kita hidup pada zaman yang mengasaskan segala sesuatu pada ilmu pengetahuan. Asas kita ni ialah ilmu. Nak buat baju ada ilmu, nak buat kepiah ada ilmu, nak buat kereta kena ada ilmu, nak buat benda apa pun asasnya adalah ilmu pengetahuan. Kerananya segala persoalan hidup tidak dapat dilakukan tanpa adanya sesuatu perancangan. Maka apa benda yang kita nak buat kena ada perancangan, dan perancangan tadi kena ada ilmu. Bila tidak ada ilmu, perancangan jadi tak betul. Banyak orang yang merancang. Dia merancang, dia kata aku lepas pencen ni aku nak menegah. Nak menegah apa belum? Dia kata tengoklah apa yang bagus. Dia ada rancangan untuk meniaga, tetapi dia tidak ada ilmu untuk meniaga. Makanya itulah yang jadi rosaknya perniagaan dia. Dia merancang untuk berniaga, tapi dia tak ambil ilmu untuk meniaga. Ilmu untuk meniaga tu apa? Kena study. Kena study. Tempat ni dah ada ke belum ada? Dia kata tempat ni tak ada lagi Ustaz. Tu yang saya nak meniaga tu. Tempat sana tak ada lagi. Perniagaan yang saya nak buat ni. Kampung hang di mana? Kampung Anak Kurau. Bagus. Apa yang tak ada tu? Hotel. Tu saya cadang nak buat hotel kat kampung Anak Kurau, Batu Kurau. Sikit punya jauh ke tu. Siapa nak duduk kat hotel hang? Dia kata saya dah study Ustaz, orang tak meniaga hotel kat kampung ni. Memanglah orang tak meniaga hotel. Bukan sekadar orang tak meniaga hotel, orang pun tak ada nak duduk tang mana. Siapa nak duduk? Jadi itu yang dikatakan sebagai study. Bila kita study, bukannya kita rancang saja, kena ada study. Perniagaan itu kena ada study tuan-tuan. Bila ada study, insya-Allah study inilah yang dipanggil sebagai ilmu. Keperluan dia, berapa orang, berapa jumlah dia, berapa jumlah penduduk di situ. Tuan-tuan cuba tengok negara India. Negara India ni rakyat beratus juta. Beratus-ratus juta. Dekat sama banyak dengan China. Ni China ada 1 bilion manusia. 1 bilion manusia di China saja. Sebab tu dia pemenang pingat emas banyak. Rakyat ramai. Duk kalah dengan Amerika sikit je. Piala Olimpik baru main. Rakyat banyak, 1 bilion. Nak lawan macam mana Lee Chong Wei? Muntah hijau lah lawan dengan Lindan. Kita ni duk kat Chong Wei sampai 2016. Tu pun kau tak mati sama Allah. Nak menang prospek pingat emas. Yang Cina ni dia keluar setiap hari bintang-bintang baru badminton. Pasal apa? 1 bilion. India dekat-dekat 1 bilion rakyat dia ramai. Sebab itu kalau dah rakyat banyak, buat apa pun laku. Buat apa pun laku. Kalau rakyat di Indonesia ada 240 juta orang, rakyat di Amerika 250 juta orang, buat apa pun laku. Kalau 10 juta beli pun untung lah. Kalau 1 juta orang beli pun untung lah. Kalau saya terbit album di Amerika, rakyatnya 250 juta, kalau 1 juta beli pun dah laku lah. Sebab rakyat dia ramai. Sebab itu kita ni orang Melayu kena rakyat banyak, kena anak banyak. Bila banyak orang, barulah bisnes boleh jalan. Itu strategi. Strategi yang pertama, kalau kita nak berniaga, kita kena mengkaji prospek jualan. Siapa yang nak beli? Orang mana yang nak beli?
Ini nombor satu. Kalau ada orang yang nak beli, permintaannya banyak, bolehlah kita berniaga. Kalau permintaan dia tak banyak, nak berniaga lagu mana? Nombor satu yang kita kena kaji dalam perniagaan, business study kata orang. Nombor satu ialah peluang untuk orang membeli, kuat ataupun tidak. Nombor satu. Nombor dua, yang kita kena tengok kekuatan orang membeli. Maksudnya ialah ada duit ataupun tidak. Kalau ramai saja orang, duit tak ada, tak guna juga. Ramai manusia tapi tak ada pembeli, nak kata apa? Pembeli tak ada. Pasal apa pembeli tak ada? Pasal duit tak ada, pun tidak ada guna juga. Yang ketiganya kena kaji. Benda yang kita nak berniaga itu, benda itu mudah didapati atau susah didapati, atau bagaimana bentuk persaingan dia. Baru kita boleh buat. Itu 2-3 contoh dalam bentuk bisnes yang kita kena ada study. Dan study ni kena ada ilmu di dadah. Sebelum mengerjakan sesuatu, seseorang dituntut agar mengadakan study lapangan. Lapangan tu maknanya persekitaran. Macam kita nak berniaga di Bagan Serai, kita nak berniaga apa? Kita nak berniaga apa nama ayam goreng. Depan situ dah ada KFC, belakang sana pula dah ada McDonald. Jadi kalau aku buka yang aku punya pula Din FC, macam mana agama ni? Jadi kena tengok lah. Boleh hang lawan KFC, boleh hang lawan, tapi pastikan hang lebih sedap pada KFC. Kalau hang tak sedap, orang makan sak je, lepas tu orang pergi sana balik. Itu tengok lapangan dia. Apa benda yang belum ada di sini, apa benda yang ada belum di sini, boleh buat kajian. Nombor satu, mengstudi lapangan, persekitaran yang kita nak buat. Yang kedua, mengadakan perencanaan yang matang. Apa benda yang kita nak buat pun kita kena ada perencanaan yang matang, berpikiran. Perencanaan yang matang ini dia datang daripada buah pemikiran orang ramai. Orang ni bagi pendapat, orang ni bagi kata-kata, orang ni bagi cadangan, orang ni kritik, orang ni tegur, orang ni kata buat lagu ni. Bila banyaknya teguran, bila banyaknya nasihat, bila banyaknya orang bagi pendapat, lagi banyak, lagi bagus. Itu dipanggil musyawarah. Kita kena buka minda kita, buka hati kita, buka dada kita. Bila orang bagi nasihat, tegurlah, terimalah. Orang-orang komplain kita, kedai hang ni tak nampak lah, dia punya signboard kecil sangat. Awak buta ke apa tak nampak? Kita jawab macam tu pula. Sikit punya besar ni pun buta lagi. Dah memang tak nampak, warna tu tak menarik orang. Bila orang tegur lah tu, kita tengok betul juga orang tak nampak. Tulisan dia halus, orang tak nampak. Jenis ambil kantor pun orang nampak. Macam tu bisnes tak jalan lah. Jadi apa benda pun kita kena tengok perencanaan yang matang, kena kaji betul-betul. Kalau kita nak buka kedai kopi, apa yang orang suka tentang kedai kopi? Orang suka cepat, orang suka sedap, orang suka order je terus sampai. Lagu tu Zam-Zam ala Kazam sampai terus. Jadi kena cari jalan. Ni duk order, duk angkat tangan tak main-main lagi. Ni order tak main-main lagi. Dah order lambat pula, dah sampai lain pula. Hak order lain minta, lain hak sampai. Tutup. Tu kena buat kajian di situ. Perencanaan yang matang kena buat. Kalau dah ada orang buat, tak payah buatlah. Sopalah kita nak buat masjid, kita nak buat surau, kena ada perencanaan. Bukan boleh main pacak aja buat. Perencanaan tu penting. Nak buat pengajian kena ada perencanaan. Nak buat rumah kena ada perencanaan. Nak buat apa pun kena ada perencanaan. Termasuk kenduri kahwin pun. Saya hari ni 10 kenduri kahwin. Cik manis kompom nak. Bentar. 10. Tu nak pi tang mana ni? Pi tang sini. Yang ni tak pi, ni kecil hati. Tu boleh jadi YB lagi tu. Kalau YB mau 100 sehari kali 50 kopak tuan-tuan, enak lebih gitu. Subhanallah. Perencanaan macam mana nak buat supaya kenduri kahwin yang kita buat semua orang boleh mai.
Semua orang boleh mai. Orang tak gaduh nak pergi parking susah. Nak cari tempat yang semua orang boleh sampai, tak payah orang nak pening kepala. Ini dipanggil sebagai perencanaan. Tak boleh kita yang 10 kenduri kahwin satu kampung ni buat setempat. Inilah kepimpinan tu penting. YB penting, DO penting, pengurusi masjid penting, ketua kampung penting. Dia kata hampa ni kenduri hari ni menjeruk semua. Sana 2 tempat, sini 4 tempat. Apa kata kita buat sekali? Pergi sewa kat dewan sana, mai semua sekali. Panggil seorang sikit ambil duit, buat catering semua. Seorang tak mau, dia tepuk meja, tak setuju. Kenapa Pak Din tak setuju? Kalau semua-semua kumpul sekali, salam seluk kira lagu mana? Dia dah kira salam seluk pula dah. Salam seluk tu pulanglah rezeki siapa-siapa. Aku nak bagi kat Farhan nak. Yang lain kosong saja lah. Tak pasal apa Farhan dapat, aku tak dapat. Nampak? Jadi dia nak bagi kat Farhan. Tak mau, saya nak kira salam seluk saya ya. Subhanallah. Minggu lepas kenduri kahwin di Kedah, ada orang main komplain kat saya. Dia kata, Ustaz, mereka salam seluk bagi duit siling kat saya. Duit siling pun duit juga, yang tak duitnya batu. Ya Allah tuan-tuan, buat kenduri jangan duk kira salam seluk. Jangan duk kira. Ni ingat nama siapa hak tak bagi. Haji lah salam kosong, Haji Mat pun tak ada apa, balik gitu je. Haji Pian RM1. Tu pun gambar agung tu pakai spek hitam, duit conteng bagi kat aku. Ini bukan lagi bagi kenduri, ni nama dia bisnes. Baik, yang ketiga yang kita kena kaji ialah dan mengadakan penghitungan. Kira-kira, perhitungan ni kira-kira dan penelitian yang benar. Kena buat kajian sungguh lah. Semua benda. Bisnes kah, politik kah. Tu yang saya pergi ceramah di satu tempat. Ya, di satu tempat. Apa nama? Parlimen dia dua-dua orang kapiak tanding. Don depa pun dua-dua orang kapiak tanding. Hak belah sini pun kapiak, hak belah sini pun kapiak. Orang Melayu sama Melayu ni bergaduh lah punya teruk. Buang poster cat muka apa semua ni, kenduri tak pi, apa semua tak pi. Yang kalau menang pun orang kapiak wakil. Ni yang duk gaduh pasal apa bukan apa. Biar apa duk dia pi menegah. Ni dia ni. Buat perhitungan yang kita duk gaduh pasal apa. Yang wakil kita nak pi parlimen kapiak, don pun kapiak. Buat perhitungan, pi tukar undi, pi duduk tempat lain. Inilah nama dia perhitungan. Yang kita duk bergaduh. Kita bergaduhkan oleh buat apa? Habis dapat kat mereka. Baik kita pergi cari tempat lain, hak kita boleh buat, hak kita boleh menang. Tak, semua orang dia tak kira tu. Aku tak kira, aku nak pacak aku pula. Dua-dua pacak, dua labang tombak bendera. Gaduh habis-habis. Ini yang kita cuba nak bagi faham masyarakat. Supaya kita ni kena ada ilmu dunia. Jangan sampai kita ni sama-sama orang Islam duk bergaduh, hak duk tepuk tangan, hak duk gabuh tangan ni orang kapiak. Senang je hampa gaduh kan. Elon dapat kat aku. Kereta cermintan dapat kat aku. Beli kereta dapat bebas cukai dapat kat aku. Road tax tak kena kat aku. Semua untung kat dia. Hak kita semua keteruk balik. Sebab tu yang depa duk nak sangat. Banyak benda hak depa boleh dapat. Kita duk naik motor kat cai tu. Lampu sat menyala tak menyala. Langgar lopak menyala balik. Langgar batu padam pula. Pekelah tak repair motor tu. Tak ada apa pun kita. Tak berubah 4-5 tahun. Serupa tu juga. Baik. Dan dia kata lagi, serta penelitian yang benar. Kita teliti dengan kaji sungguh-sungguh. Penelitian yang mengkaji sungguh-sungguh. Anak kita nak masuk sekolah mana? Anak kita nak masuk maktab mana? Anak kita nak kerja apa? Kita buat penelitian betul-betul. Anak kita nak masuk universiti, jurusan apa? Jurusan apa yang kita kena teliti sungguh-sungguh? Apa peluang pekerjaan yang orang nak sekarang ni? Ada sahabat saya tuan-tuan nak pinjam duit saya dulu ni, saya ingat 100,000 dia nak pinjam duit saya. Saya kata, Tuan Haji 100,000 tak ada, 100,000 bat ada.
Saya tanya pak saya apa nak pinjam banyak sangat. Anak dia nak jadi pilot, nak ambil kursus pilot. Saya kata pergi jumpa YB, minta pinjaman. Mana-mana ada ni, tu YB recommend. Dapat berapa ratus ribu. Sampai lah tak jadi pilot lagi tuan-tuan. Tak kerja kan? Dah lulus dah dapat dah lesen. Tapi kerja tak ada. Ni, hak sekarang ni. Dulu kalau anak kita masuk kursus penerbangan, oh bangga. Kapal terbang duk lalu atas rumah, laki dia kata kat bini dia, tu Din duk bawa apa tu. Padahal Din duk kursus kat Langkawi tu. Tapi dia duk perasan dah Din duk bawa tu. Sampai sekarang tuan-tuan buka lah surat khabar, buka lah internet, duk merungut juru terbang yang ada lesen, yang dah lulus, tak ada pekerjaan. Baik ambil driver bas berlambak aja tuan-tuan. Baik ambil driver lori banyak, driver teksi banyak lagi. Tak ada rumah, ada berniaga burger. Bukan kata berniaga burger tu tak elok juga rezeki, tapi beratus ribu nak bayar balik ni. Kerja tak ada. Sebab tu kena buat penelitian. Apa kursus yang dia nak masuk? Buat penelitian. Termasuklah nak beli kereta. Beli kereta ni bukan setakat kita beli kereta lah. Kita kena tengok prospek nak jual balik lepas tu. Harga ada harga tak? Bukan tengok sekarang aja. Memang tengok kereta tu cantik, ya Allah, cantiknya lampu kristal, lampu belakang kristal, cat kristal. Memang cantik, bentuk cantik, semua cantik. Tetapi kalau kita tak nak pakai dalam 5-6 tahun, harga dia lagu mana? Tak ada harga. Sudah. Takkan tak ada harga kot. Saya lepas raya ni, kawan saya pergi ajak cari kereta. Saya pergi sebab saya ni minat kereta. Minat saya, tuan-tuan ajak pergi beli kereta bila-bila masa pun tak apa. Sebab saya nak test. Duk cokoh dalam tu suka tuan-tuan. Nak mampu beli dah lah. Bila dia bawa naik kereta dia, pergi singgah sini. Dia kata, ni Tokey, saya mau angkat ni kereta. You tengok kereta saya trade-in berapa you angkat? Wah, ini lah. Ini talah harga. Takkan tak ada harga kot. Ini tak ada laku punya. Ini sejuk punya kereta. Memang talah orang minat ni kereta. Oh ya, aku beli mahal tau. Itu beli sikalang talah harga. Lu pergi jual dulu baru lu angkat ini kereta. Aku tolak kat hang tak mau. Tak mau, ini kereta talah jalan punya. Oi, menung tuan-tuan. Lah dia duduk dalam kereta dia. Pakai pilih kereta ni pun. Celaka tu. Jalan. Nak kata apa lah. Sebab tu tuan-tuan, nak beli apa pun kena kaji sungguh. Kalau nak beli kereta ni hang pakai sampai kereta tu remuk, tak apa sampai hang mati, itu je. Nak jual balik memang sakit hati. Sebab itu di antara beli kereta dengan beli rumah, mana yang lebih bagus? Tu kena kaji. Antara nak beli kereta dengan nak beli aset hartanah, mana yang lebih bagus? Nak beli aset hartanah pun kena buat penelitian. Bukan semua rumah kita boleh beli. Ni orang duk beli kat Bukit Beruntung. Lah, Bukit Mugi. Tak ada orang. Saya pergi ceramah di Bukit Beruntung, tuan-tuan, bangunan saja. Orang tak ada. Punya banyaknya rumah. Sebiji je ada lampu. Hak ni ada lampu satu. Lah, meriahnya seorang duduk 100 biji rumah. Orang tak mau duduk. Pasal apa? Tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, nak beli rumah pun kena kaji. Ini untuk masa depan apa? Untuk masa depan apa? Sesuai ataupun tidak? Sesuai ataupun tidak? Ini kena ada ilmu. Nak ada ilmu ni lah yang kena buat kajian, yang kena buat penelitian. Bukan boleh main kira beli saja. Ada duit beli, ada duit beli. Ni pelaburan ustaz. Bukan semua pelaburan menguntungkan. Ya, kena kaji sungguh. Saya pernah menyebutkan dalam beberapa buku saya bahawa bukan saya nak ni Yusuf Qaradawi lagi tuan-tuan kata saya pula, bahawa penelitian dan perancangan sebelum menangani sesuatu pekerjaan merupakan ajaran penting di dalam Islam. Kata Yusuf Qaradawi, kata dia, penelitian dan perancangan sebelum nak buat kerja sangat penting. Sebab itulah Allah Ta'ala menyuruh kita bermesyuarat. Wasyawirhum, disuruhnya mesyuarat di kalangan kita. Disuruhnya kita ni musyawarah. Nak buat apa pun musyawarah.
Jangan kita sebagai suami nak buat apa pun tak bincang dengan isteri. Bincang dengan anak, bincang dengan isteri, baik kita nak buat apa. Jangan kita kata kita ketua keluarga, kok dan kita nak buat. Tak. Kesan dia besok akan timbul, keseluruhan orang akan menerima padahnya kalau silap cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali memerintahkan penelitian secara sistematik terhadap orang yang beriman kepadanya setelah berhijrah ke Madinah. Tuan-tuan cuba tengok dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Mula-mula sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi membuat perjanjian taat setia, bai'ah di musim haji. Kata orang Madinah pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau orang Mekah tidak mau Rasulullah, kami orang Madinah kepingin Rasulullah. Rasulullah datanglah ke Madinah, kami lantik Rasulullah jadi ketua kami di Madinah. Mula-mula sekali Nabi kata tak apalah, tunggu tahun depan tengok, kalau tahun depan tak ada aku pindah lah. Tahun depan lagi mai lagi, tengok orang duk hina Nabi lagi, tengok orang duk tolak Nabi lagi. Maka pada masa itu Nabi ni nak hijrah dah. Dah tengok di Mekah ni tak makan zaman, tak mau ikut aturan, tak mau ikut seruan, Nabi pindah. Adakah terus Nabi pindah? Tidak. Mula-mula sekali Nabi hantar dua orang Nabi hantar. Siapa? Yang pertamanya Mus'ab bin Umair, yang keduanya Abdullah ibnu Maktum. Satu anak muda, satu lagi orang tua buta. Apa buat? Pergi ke Madinah, tolong ajarkan orang-orang di Madinah tentang Quran. Sebelum Nabi pindah, Nabi dah hantar dah orang-orang dia untuk memahamkan Quran, memperkenalkan Quran kepada orang-orang Islam di Madinah. Siapa? Nombor satu anak muda, nombor dua orang buta. Ni nombor dua orang ni. Kemudian Nabi dah buat dah perencanaan. Nabi hantarkan kawan-kawan Nabi, sahabat-sahabat Nabi senyap-senyap pi duduk sana. Nabi dah hantar dah ada orang tunggu di Madinah. Kalau datang saja orang Mekah, apa nak buat? Kalau datang saja Muhajirin, apa nak buat? Dah ada dah. Kemudian last sekali baru Nabi SAW hijrah. Dan Nabi nak hijrah tu pun ada penelitian dia. Dia bukan boleh ikut jalan biasa ni. Dia bukan boleh ada gitu saja. Nabi menyorok di satu tempat beberapa hari. Nabi pula ada orang yang memadamkan jejak langkah Nabi Muhammad supaya orang tak nampak langkah-langkah Nabi di padang pasir. Kemudian Nabi dah set dah siapa yang nak hantar makanan pada Rasulullah. Kemudian Nabi dah set dah adanya orang kafir untuk tunjuk jalan. Jadi siapa nak sangka orang kafir boleh tunjuk jalan kat Nabi? Siapa nak sangka? Orang kafir sendiri pun tak sangka yang orang kafir bawa Nabi tunjuk jalan. Nabi ambil dia pergi tunjuk kami jalan. Ini dipanggil sebagai perencanaan, penelitian. Yang inilah tuan-tuan yang dikatakan sebagai mengutamakan studi. Jalan mana nak ikut, siapa nak bawa. Ya, dengan perencanaan ini insya-Allah kalau kita buat apa benda pun kita jadi elok. Pengaruh perancangan yang beliau susun nampak sekali pada biografinya dalam pelbagai konsep dan pandangan. Dikajinya, dibuat penelitian, barulah dilaksanakan. Adapun kumpulan yang paling banyak berkepentingan terhadap perancangan masa depannya adalah para pemimpin gerakan Islam. Siapakah yang paling banyak sekali kena rancang? Orang yang paling banyak sekali kena rancang ialah pemimpin gerakan Islam. Dia kena banyak berancang. Dia bukan boleh duduk menung tengok TV. Ada setengah orang duduk menung ya, marhaban. Orang suruh baca doa tahlil, baca. Tapi tak ada perancangan. Kena ada tuan-tuan. Kita kena masuk semua. Baru ni saya ikut satu pelancongan Lepas raya baru balik 3-4 hari. Duduk atas kapal. Macam mana nak supaya pelancongan
bersistemkan Islam atas kapal. Kita sebut sebagai cruise. Saya duduk 4 hari atas kapal. Boring gila tuan-tuan. Orang rumah tak ada boring lah. Kalau ada orang rumah taklah boring kan. 4 hari. Macam mana nak buat supaya perancangan boleh buat? Saya bawa reporter, bawa kameraman, bawa juru gambar. Nanti tuan-tuan boleh tengok dalam surat khabar nanti. Kita jumpa syarikat kapal ni panggil kita, bawa kita, minta macam mana nak buat supaya orang Islam naik kapal kami. Tuan-tuan, punya bisnes orang kafir ni tuan-tuan. Bisnes orang kafir. Dia cari jalan macam mana nak ajak orang Islam naik kapal kami. Sebab ada naik kapal dia, orang kafir dia kan. Sebab dia tahu orang Islam kuasa membeli dia sangat hebat. Kuasa membeli orang Islam ni hebat. Tak percaya cuba tengok pasal Ramadan. Tak percaya cuba tengok kita punya sambutan raya. Subhanallah, berapa bilion habis. Duit orang Melayu, duit orang Islam rolling saja. Kaya tuan-tuan, bobak ni. Jadi saya pun pergi nak tengok. Mula-mula saya tanya kat mereka, makanan halal ke tidak? Itu nombor satu. Saya kata hak kami ni orang Islam duk kaji ni, makanan halal ke tidak? Oh, makanan dijamin halal. Dia pun bagi dekat saya. Okey. Ini dia makanan kita ada tunjuk. Saya tanya ni pasal apa ada 2 bintang, ni pasal apa 2 bintang, yang ni tak ada bintang. Dia kata yang 2 bintang tu pork. Oh, pork. Pork lah, pork babi yang bahasa kita. Kan. Yang 2 bintang tu babi, yang tak ada bintang tu tak ada babi lah. Saya kata hak ni hak kami allergic ni, hak babi-babi ni. Dia kata tak banyak, dalam daripada 50 menu dalam 8 je babi. Saya kata bukan tak banyak, 1 pun cukup dah. Hampir tulis tu ada babi, tobat lahun kami tak mai dah. Tu satu. Saya tanya pula tukang masak siapa? Tukang masak Syekh Islam Melayu. Kami pergi cari. Tu dia piah punya tinggi. Syekh satu-satunya kepala Syekh Melayu. Tanya dia betul kan tukang masak halal ke apa semua ni, periuk lagu mana? Dia kata yang ni hak ada babi dapat lain, hak tak ada babi dapat lain. Cerita. Yang kedua saya kata nak sembahyang lagu mana? Ada tak surau ke apakah buat? Tuan-tuan, depa bisnes tuan-tuan. Depa nak bagi laku depa punya, depa tanya apa kehendak kita. Saya kata kehendak pelancongan Islam mesti ada dewan kuliah. Dia bawa kita masuk dewan kuliah boleh muat 300 orang. Besar ada masjid ni lagi. Boleh muat dengan kerusi dengan meja nak apa lagi? Speaker sistem semua ada. Sambil belayar sambil buat ceramah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok bisnes orang bukan Islam, dia nak tarik orang Islam supaya ikut dia punya bisnes dia. Depa buat sungguh-sungguh. Ni depa kaji apa yang orang Islam nak, apa yang orang Islam nak dalam pelancongan. Depa buat. Nak hak Islam je sampai dekat pulau ni okey. Orang Islam nak apa? Dia dah ada hak ni pondok, yang ni ustaz, yang ni masjid, boleh pergi makan kedai orang Islam, pergi tengok orang Islam buat kerja. Ini yang saya katakan tadi, mereka mengkaji. Sebab itu bisnes mereka berjalan juta-juta punya. Tapi kadang-kadang kita orang Islam tak mengkaji dalam benda ini. Tidak ada penelitian dalam benda ini. Kita tak berani nak meneroka. Kita tak berani meneroka. Bila kita kata naik kapal laut berjalan, tak boleh mabuk laut, payah. Duk kira mabuk laut. Takkan Pak Lomat nak naik bot, naik kapal muntah tak pasal aku pening. Dia duk kira lagu tu. Dia kira Pak Lomat mabuk laut. Dia kira Mak Haji pening kepala. Yang pening kepala 2 orang, hak 200,000 tak pening. Terus ada kira 2 orang pula ni kira hak ni. Subhanallah. Saya dengan satu syarikat, saya dengan Malaysia punya jurugambar Malaysia, dan satu lagi daripada jurugambar Jepun. Satu Jepun, satu Malaysia. Saya hak duduk dengan Malaysia ni, hak Jepun lah. Bila kami buat penggambaran, ambil gambar semua, depa punya ra'i tuan-tuan, 2-3 orang ditugaskan ikut apa nak tanya apa, semua ikut.
Saya tak ingat perempuan tu nama apa. Dia pun nama Yoko Ono apa nama orang. Dia punya ra'i lah, dia ikut kita daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Saya kata tak apa, saya nak masuk bilik lah. Oh no problem, oh no problem. Dia boleh masuk sekali. Cukup kutang sini je. Saya ingin main fang-fang pula dah, fang-fang pula. Yes. What's your problem, Mr. Cousin? Pening pula. Punya ra'i tu tak nak dia nak kita tanya apa? Dia nak beritahu. Bila saya keluar daripada kapal tu, dia tunggu saya sampai saya balik. Saya keluar daripada tengah hari, petang baru saya balik, dia tunggu. Dah balik Mr. Kazim, okey, boleh ikut saya bawa hantar ke bilik. Dia tekan lift dalam kapal, dia naik. Besok nak makan apa, dia habang nak makan apa, sini makanan halal. Dia nak bagi laku bisnes dia, tuan-tuan. Ini perancangan mereka. Ya, tapi itu yang saya tegur dengan satu syarikat pelancongan orang Melayu kita. Saya dah naik atas kapal, atas bas. Turun daripada kapal, naik atas bas. Dah duduk kat belakang semua ni. 4-5 orang saya ni. Mai dia dengan hujan lebat. Dia kata, okey, nanti encik-encik semua nanti kena bayar tau. Tambahan bas ni. Okey, sebutlah berapa nak bayar, kan bayarlah. Ingatkan free, bayarlah, saya kata. Dah bas nak berjalan, mai konduktor bas tu mai, sorry, 4 orang ni tak termasuk dalam kumpulan ni, diminta turun. Turun, hujan lebat gila, kamu suruh turun, tuan-tuan. Allahu Akbar. Lalah naik tut-tut dengan basah lenjung, duk cokok lagu tu. Ustaz Kazim cokok. Balik ke hotel, saya panggil ejen pelancongan ni. Macam ni hang nak bawa orang, main hentilah. Patutnya hang jangan bagi turun pelancong, turun pada bas lah hujan lebat. Tunduk tak reti. Macam mana nak bisnes? Hang tak bagi layanan yang terbaik. Mana boleh orang dah duduk atas bas pula kosong, hang boleh turun, hujan ribut petir tu, dia nak pergi ke mana? Ni bukan bagan serai dia boleh pergi kedai tak Arab ke apa ke, dia boleh tak pergi kedai buluh kuning ke, walaupun buluh dah tak ada. Ni nak duduk tak mana ni? Ni dia kata, orang kita punya bisnes. Saya kata hang nak buat pelancongan macam ni, tapi hang tak reti melayan pelancong, habislah. Hang tak tengok dia macam mana Cina Jepun duk layan kita. Apa yang tak ada? Dia mai tanya apa tak ada, dia tak bagi. Saya kata dekat dia, ni bilik tak boleh buka pintu ni lagu mana? Okey Mr. Kazim, you don't, tak payah kata. Nanti kita hantar receipt, kita hantar bellboy pergi ambil you, kita pergi hantar apa nama pergi tengok. Dia naik ke atas, dia pergi ambil kad kita, tak payah turun, duduk dia diam sini, sekali kami main hantar pula. Subhanallah. Itu baru nama bisnes. Mesti ada ilmu kita ni, macam mana nak entertain orang, macam mana kita nak layan orang. Ni tidak, nak main tak main sudah. Inilah bisnes orang kita. Bila bisnes macam ni wujud dalam diri kita, maka bisnes kita tidak lama, ya, tidak kekal lama. Jadi dia kata yang paling banyak dan paling berkepentingan untuk mengkaji, meneliti ialah setiap pemimpin gerakan Islam dia kena kaji. Dalam hal ini mereka tidak boleh membiarkan masalah-masalah berlalu tanpa mempelajari pengalaman masa lampau. Nombor 1, kata Yusuf Qaradawi, pemimpin gerakan Islam tidak boleh membiarkan masalah-masalah ni dengan diam. Sebab ada orang yang jenis macam itu, jenis silent. Dia diam, datang isu apa pun dia diam. No comment, silent, no comment, no comment. Silent is safe. Ada orang yang buat macam itu. Dia kata diam, bila diam dia selamat. Tak, tuan-tuan, dia tak selesai masalah. Dia takkan selesai masalah. Bila berlaku masalah, selesaikan masalah tu walaupun kecil. Macam 4 kaki kuda. Seekor kuda tu ada 4 kaki. Setiap kaki kuda tu ada ladam dia. Masing-masing ada ladam dia, ada paku dia, ada skru dia. Satu tapak kaki kuda, ladam dia tercabut skru. Kita kata, oh tak ada skru ni. Tak apa, ada lagi 16 skru. Ada lagi 15 skru. Satu tak ada lagi 15. 4, 3, 15.
Dia tak tahu dengan satu skru hak tadi longgak, hak tiga lagi pun akan longgak. Gedek jatuh ladang. Bila satu tak ada ladang, tiga ada ladang, kuda tak boleh jalan. Puncanya apa? Puncanya satu paku yang tertanggai daripada ladang kuda. Akhirnya seekor kuda tak boleh jalan, tak boleh berlari. Sebab itu bila kita ada masalah walaupun kecil, kena settlekan masalah itu. Kerana daripada yang kecil itulah dia akan membesar dan akan merosakkan benda-benda lain. Akibat daripada benda yang kecil. Jadi jangan anggap satu masalah itu adalah satu masalah yang kecil dan dibiarkan. Walaupun dia masalah itu kecil, selesaikan cepat. Kerana masalah yang kecil itulah yang akan membawa kepada kemusnahan yang besar. Yang kedua, atau melihat realiti pada hari ini. Nombor dua, tadi dia kata nombor satu, kena tengok benda yang dah berlaku. Nombor dua, kena lihat realiti pada hari ini. Apa realiti pada hari ini? Ni benda-benda yang kita kena kaji. Kalau kita nak jadi maju, kita kena kaji apa yang orang suka pada hari ini. Hari ini, saat ini, zaman ini, orang suka agama. Orang Islam, orang Melayu suka agama. Ni yang saya cakap. Saya cakap benda ni pada pemimpin-pemimpin. Bulan ni, bulan lepas saya banyak jumpa dengan pemimpin-pemimpin besar dalam Malaysia ni. Alhamdulillah. Ada yang dijemput saya mai ke rumah pun ada. Jemput saya mai rumah dia nak bincang. Yang ni yang saya suarakan. Ada tuan-tuan. Saya tak payah habaq lah siapa jemput saya. Tapi nak mai rumah dia tu pun masya-Allah. Nah, dengan bodyguard apa semua ni saya rasa besar lah. Bukan besar-besar tu, rasa besar hati. Saya mai macam biasa. Mai dia salam. Ni Ustaz YouTube. Duk, saya menyembang dengan dia pukul 8.30 sampai pukul 11.30. 3 jam. Tuan-tuan, cerita masalah ni. Saya habaq dekat dia. Sekarang orang Islam nak agama. Orang Islam nak agama. Itu yang dah pencin. Yang sekarang ni pun saya cakap. Tu yang keluar dalam paper. Keluar dalam paper. Saya cakap dekat dia, Datuk Seri, orang sekarang nak agama. Tolong kuatkan agama. Jangan buat maksiat. Jangan anjurkan program maksiat. Nak berjaya, kena kaji realiti hari ni apa. Realiti hari ni apa? Ambil apa yang orang suka. Orang sekarang ni dia nak pada agama, ambil agama. Pakai agama ni, dan agama ni akan terus berkembang, akan terus jadi kuat. Sebab tu tuan-tuan, saya cakap berkali-kali pada tuan-tuan, kita duk melalak di padang, kita duk bertepik tempur di belakang, tak sampai kat mereka. Tapi saya sampai direct. Lebih baik direct. Dengan orang jauh kita susah nak cakap, tapi bila rapat dengan kita, kita boleh bisik kat dia. Bisik tu pun jadilah. Tapi bila kita bisik, orang kata kita ni macam-macam. Tengoklah dulu apa yang saya bisik. Realiti pada hari ini saya cakap pada semua orang. Saya kata orang sayang pada agama dan orang nak kembali kepada agama. Sepatutnya semua orang balik pada agama sekarang. Sepatutnya. Tapi ada setengah orang yang dah duduk dalam bahagian agama, boleh kesampingkan yang agama, pergi cari yang tak agama pula. Ini yang pelik juga. Saya pelik tentang situ lah. Patutnya hang lagi kuat dengan agama, ambil lagi ulama, tampilkan lagi ulama-ulama, hebatkan lagi ulama-ulama. Sebab orang nak kepada ulama, orang nak kepada orang agama sekarang. Tapi terbalik kurang. Ulama pula duduk jauh-jauh, hak ni pula naik di atas. Siapa dia ni? Ni bukan saya nak hina, bukan, saya minta maaf tuan-tuan. Tadi saya dah balik makan honori ni, tengah hari saya tengok signboard, bicara hijrah bersama ... moderator ustaz ... pengulas ustaz ... ustaz pula jadi moderator pula, ustaz jadi pengulas pula pada bekas artis. Apa ni? Patut
artis tu pergi mengaji kat ustaz tu. Tak, ustaz tu pula cerita dia ni orang baik. Hang siapa? Terbaliklah tuan-tuan. Sepatutnya di atasnya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Orang hak dapat ilmu tu lah duduk di atas. Sekadar pakai tudung ni, berlambak pakai tudung, tuan-tuan pergi Batu Kurau tu, hak duk meniaga buah kat pekan Batu Kurau. Tuan-tuan pergi tak Batu Kurau, hak meniaga buah tu, daripada kecil sampai saya tua duk meniaga buah, nama dia Kak Pah. Kak Pah ni tak pernah pakai tudung. Lah pakai lah. Tuan-tuan tak mau panggil dia. Dia pun hijrah juga. Pergi pekan Batu Kurau ni, kawan baik saya. Saya buka tingkap babai kat dia. Oh ustaz, nak pergi petai. Saya cukup baik. Dulu dia tak pakai. Lah dia pakai lah. Dia mau hijrah. Biasalah daripada tak pakai. Pakai tu biasa bro. Isteri kita pun dulu tak pakai. Lah pakai dah. Biasa bro. Apa benda hijrahnya? Memang wajib pakai pun. Nak agungkan pasal apa? Yang dia agungkan ilmunya itu. Ilmu tu letak di atas. Jangan silap. Orang akan menilai, orang bawah ni menilai apa ni? Hak tok guru pula kena duk tunduk kat dia pasal apa? Kalau gitu saya pun nak jadi penyanyi, 2 tahun menyanyi, buka baju apa semua, lepas tu pakai serban pula saya hijrah dah. Dah tak kena tuan-tuan, tak kena macam tu. Suruh pergi mengaji, pergi tadah kitab. Pergi duduk di pondok ke apa-apa, pergi mengaji ke. Jadi ambil ni pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin gerakan Islam kena melihat realiti pada hari ini. Realiti pada hari ini sahabat tadi dah, orang mementingkan Islam. Dia nak minuman, nombor 1 dia cari halal. Dia nak makanan, nombor 1 dia cari halal. Ni nampak tak tuan-tuan? Isteri kita nombor 1 nak terima menantu, tengok pakai tudung ke tidak. Isteri kita nak terima menantu, dia tengok pergi semayang ke tidak. Orang hari ni nak pergi kenduri kahwin, dia tengok bersanding ke tidak. Semua dia kaji. Dulu sungguh main rempuh je. Lah dia kaji habis tuan-tuan. Dulu pakat duk beli saja, lah tengok susu anak pun ada halal. Dah. Maknanya orang dah faham tentang Islam. Orang main masjid, orang tengok kuliah ada tak? Kalau kuliah ada, aku main. Dia cari mana masjid yang ada kuliah maghrib. Dulu orang cari masjid yang tak ada kuliah. Awak main masjid ni tak ada kuliah, masjid ni ada, aku lemah perut, aku main sini. Lah tak ada dah. Orang duk cari-cari. Main masjid Bangan Serai, Ustaz Kazim tak main. Dia pergi masjid ujung. Ustaz sana ada, pakat belarak pula, pergi sana pula. Ni yang berlaku sekarang. Jadi kalau kita faham bahawa orang sekarang dah nak cari agama, sepatutnya kita sediakan peluang untuk mereka mengajar agama, belajar agama, memahamkan agama dan ambil agama makin kuat dan menilai benar dan salah dalam ijtihad. Nombor 3, kita kena kaji selalu ijtihad kita. Kena kaji selalu. Saya dah habaq daripada tuan-tuan, kita ni sebagai pemimpin, macam mana nak membaguskan diri kita sebagai pemimpin. Macam mana kita selalu nak koreksi dalam bahasa Indonesia, correction dalam bahasa orang putih, dalam bahasa kita pembetulan, sentiasa nak jadi betul. Lagu mana? Ada 4 benda macam mana nak bagi kita ni betul. Yang pertama, kena tengok dalam Quran yang kita buat ni betul tak betul, bersandarkan pada Quran ataupun tidak. Tu nombor 1. Oh, yang aku buat ni tak kena dengan Quran, salah ni. Kita berhentilah, kita ambil yang Quran, insya-Allah betul. Nombor 2, kita kena rujuk pada hadis. Kita jumpa hadis, kita kaji hadis tentang ni. Oh, ni hadis ni ada cerita bab ni, aku buat ni bertentangan dengan hadis ni, kita ikut hadis, insya-Allah kita betul. Yang ketiga, kita kena tanya pada orang yang suka pada kita. Kena tanya pada orang yang suka pada kita. Farhan ni, dia ni suka pada saya, dia duk ijuk ni tuan-tuan ni, tak menikah ni Farhan ni. Mai pada ijuk Felda, mai ni. Saya kena tanya dia.
Aku ni betul tak betul? Aku ni elok tak elok? Aku ni elok tak elok? Kena tanya dia. Nombor 4, kena tanya pada orang yang tak suka pada kita. Farhan ni tak suka kat saya, menyampah sungguh kat saya. Saya pun kena tanya dekat dia, tang mana yang tak suka dengan aku? Tolong beritahu. InsyaAllah bila kita ambil empat-empat ini, kita akan jadi betul. Jangan orang yang tak suka, kita tak dengar cakap dia. Salah tu. Salah. Saya ni katalah, saya ni orang kerih, orang UMNO. Saya kena baca harakah. Apa benda harakah kata ni kena baca. Baru kita tahu, kita boleh perbetul hak mana tak kena. Hak mana dah betul depa kata tak betul, kita boleh perbetul balik. Dan tuan-tuan ni pula orang bulan, orang PAS, kena baca utusan Malaysia. Barulah jadi betul. Ni dak bakar, aku nak baca aku ya. Sampai bila pun tak jadi elok, tuan-tuan. Dah. Tu saya kesian. Yang pemimpin di atas kata, jangan baca paper. Depa tak apa baca, duduk dalam hospital duduk baca. Duduk dalam kereta duduk baca. Hak kita hak di bawah tak baca apa. Bila kita nak jadi elok? Semua kena baca. Saya ni tuan-tuan pergi rumah saya ni, suara apa-apa tak ada. Semua ada tuan-tuan, suara apa? Sebab apa? Saya nak membaca. Saya nak buat perbandingan, saya nak buat pengkajian. Saya duduk dalam kereta saya tu, laptop duduk berjalan, notebook duduk berjalan, iPad duduk berjalan. Pasal apa? Nak tengok internet, baca-baca ni. Saya lagi buat kajian. Bila kita banyak mengkaji, bila kita banyak membaca, bila kita banyak meneliti, baru kita boleh fikir. Jangan kita dijumutkan. Jangan baca ni, boykot ni, jangan baca ni. Bila kita, mungkin hak dia laporkan tu benda betul, mungkin yang dia cakap tu benda betul, walaupun dia keluar daripada benda yang tak sama parti dengan kita, tetapi yang dia cakap tu betul. Apa salahnya kita ikut? Dia tu nasihat pada kita, tapi dia bukan daripada parti kita. Apa salahnya kita ikut? Pasal nasihatnya tu betul. Itulah orang nak jadi hebat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi kalau kita ambil kaedah macam itu, insya-Allah tuan-tuan, jangan kita jadi panas telinga jenis nipis, nak berdengung telinga ni bila orang tegur. Jangan macam itu. Jangan kita jadi orang. Saya baca khutbah bulan lepas, minggu kedua, dalam ramai-ramai duk salam, dia mai, ustaz tolong terangkan apa makna Islam dengan iman. Depan orang ramai, yang orang lain nak salam kita, saya tak puas hati dengan ustaz ni. Ustaz tak terangkan habis-habis Islam tu apa, iman tu apa. Ya tu haji, memang tak ada nak habis khutbah 15 minit haji. Kalau haji nak panjang-panjang, main rumah saya, kita cerita panjang-panjang. Tak, saya nak cerita, ustaz cerita dalam khutbah. Tak apa, haji tulis, saya baca. Kalau saya baca, saya pun boleh. Saya nak ustaz baca. Oh ya Allah, aku sepak tak lagi ke mana tak lagi. Punya lama tuan-tuan duk nyemak. Sabar. Dia nak luahkan perasaan dia. Dia nak luah, kita dengar sajalah. Dengar ni tuan-tuan, tak rugi, dengarlah. Baik-baik insya-Allah. Nanti saya terangkan Islam tu apa, iman tu apa. Nah, saya pun jadi imam, mungkin nak baca teks juga. Tak baca lagi orang report pula. Jadi tu kalau tuan haji boleh tulis teks khutbah, bagi dekat jatan bahagian masjid luluskan, saya baca. Saya baca hak depa, tulis nak kata apa. Jadi tuan-tuan, bila orang nasihat kita, bila orang tegur kita, buat. Kita sebagai imam, orang tegur. Pasal apa imam baca lagu duk kulum yang leong siapa? Alhamdulillah pasal apa? Baca elok-eloklah. Hang jadi imam. Tu marah tu. Hang jadi imam tu. Payah nak ni ambil kunci ni. Hang jadi imam. Orang tegur. Kemarin saya baca, saya ceramah di Kedah. Bang ni tak bunyi bang. Allah. Ni bunyi apa? Bang dia tu bunyi tak, anak saya kalau nak keluar tak jadi keluar, nak kereta takut, tegak tepi tegak, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya apa? Saya panggil Tok Bilal, saya tegur dia, saya rakam lagi, adalah handphone saya.
Saya kata macam ni bang dia. Tapi orang tua ni baik. Dia tak marah saya, dia tak sepak handphone saya. Dia bang pula. Dia ada lah handphone kalau tuan-tuan nak tengok lah handphone saya. Saya rakam. Ni, dengar ni, tengok. Tang sinilah yang baji salah tadi, nampak ni, di sini ni. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ha illallah, ha illallah. Tak ada sabdu ha illallah, ha illallah, ha illallah. Jadi bila kita buat betul-betul, orang tegur kita bukan orang benci. Orang tegur kita tu ialah orang sayang pada kita, supaya kita jadi terus baik dia. Dan kata dia lagi, atau mengukur kejayaan dan kerugian yang diperbuat kemarin dan hari ini. Dia kata kita kena mengkaji apakah kejayaan dan kerugian yang kita buat. Hari ini adakah berjaya dan hari ini adakah jadi rugi apa yang kita buat. Orang bisnes kena pentingkan macam itu. Bukan setiap hari dia kena untung, ada kalanya dia kena rugi untuk akan datang. Rugi dulu untuk akan datang. Bukan hari ni menega, hari ni nak untung terus, tobat tak dapat. Hari ni nak menega nasi lemak, nak untung terus, hang takkan dapat untung hari ni. Modal beli pinggan, modal beli tapawai, modal beli sudip, modal beli periuk. Mungkin 2-3 bulan baru boleh bercakap tentang soal untung. Begitulah dalam gerakan Islam. Dalam gerakan Islam, bukan hari ni kita boleh cakap untung, ada kalanya kita terpaksa rugi dulu. Lepas tu kita akan untung balik, untung balik, untung balik. Sebab ada orang yang duk kaji tentang untung setiap hari. Dia nak apa untung dia? Apa yang boleh hang tolong kami? Apa yang hang boleh hang bagi pada kami? Tak. Kita kena bagi dulu ke orang. Kita bagi dulu dekat orang, lepas tu baru kita dapat hasil. Jangan kita tanya apa hang boleh bagi kat kami, apa hang boleh bagi kat kami. Tak, kita bagi dulu. Lepas tu barulah orang akan bagi pada kita. Kalau kita tidak memberi, macam mana orang nak memberi pada kita? Kita tak pernah senyum pada orang, macam mana orang nak senyum pada kita? Kita tak pernah pergi kenuri rumah orang, macam mana orang nak main kenuri rumah kita? Pergi dulu. Pergi dulu. Sibuk macam mana pun pergi dulu, singgah kereta, angkat tangan, salam balik. Jadilah. Ini dia suruh kita ni buat dulu, baru kita mengharapkan hasilnya. Dan atau tanpa mengetahui secara detail kekuatan dan kemudahan yang ada material dan bukan material, kecuali semua itu didahului oleh penelitian dan perancangan. Kekuatan kita ialah ilmu, kekuatan kita ialah agama, kekuatan kita ialah ulama. Pegang benda ni, jangan duk kalih kekuatan kita. Kekuatan kita Allah Ta'ala. Jangan duk yakin pada orang kafir. Berkali-kali dah, sejak 5 tahun dulu, sejak 4 tahun dulu saya cakap di masjid ni, kaji balik, kaji balik, kaji balik. Orang kata saya ni tak walak, orang kata saya ni tak faham tahlusiasi, sampai orang nak pecat saya. Halah, apa yang saya cakap tu betul tak betul? Bukankah berkali-kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kekuatan kita ialah Allah. In tansurullah yansurkum, kata Allah. Pasal apa yang kita nak jaga mereka? Mereka duk hina agama kita. Lah, terang-terang mereka hina kita, menung kita, terdiam kita, dihinanya mereka bagi sedemikian rupa. Kalaulah kita yakin kekuatan kita ialah Allah Ta'ala, kita yakin dengan Allah, Allah tolong kita. Buat apa kita nak bergantung harap pada orang bukan Islam? Mereka takkan tolong agama kita. Dan titik kelemahan kita sendiri. Nombor 2 yang kita kena kaji ialah apa kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Di antara kelemahan kita ialah wang tak ada, duit tak ada. Bila duit tak ada, orang pegang kepala kita, orang pegang hidung kita, orang tarik rambut kita pasal duit tak ada. Gerakan Islam kena banyak duit. Bila tak ada duit, kita duk bergantung harap pada orang. Orang akan buat syarat macam-macam pasal kita nak duit dia. Saya dah habaq pada tuan-tuan, pergi ke Ipoh tu, ada 2 pasaraya Maidin. Satu Maidin dekat Meru tepi highway, satu lagi Maidin dekat Manjui sebelah sekolah saya.
Saya pagi-pagi sebelum saya pergi sekolah, saya duduk tepi Maidin. Saya duduk dekat pintu pagar sekolah saya, sebab saya duduk dengar bacaan Quran. Setiap pagi Pasaraya Maidin tu akan pasang Quran sampai 9 pagi, setengah jam pasang. Saya duduk dengar Ustaz Sa'id Ramidi, Ustaz Dodor Rahman Sudai, Ustaz Huzaifi, setiap hari. Waktu Zuhur, waktu Asar, Maghrib, Isyak, mereka bang dalam Maidin, bang. Sekarang disiarkan azan menandakan maksudnya waktu Zuhur bagi kawasan Manjui. Segala urusan niaga dihentikan buat sementara waktu untuk menghormati laungan azan. Bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kawan tu tengah duk kira duit, duk tak balik. Hak duk tunggu tu Cina, India duk tunggu nak jual beli barang. Tak buat apa selagi tak bang, selagi tak habis doa, selagi tu duk tunggu. Cina tak komplain, India tak komplain. Habis-habis doa Allahumma baru habis, baru kira balik. Pengumuman sampai lagi sekali. Bagi sesiapa yang ingin menunaikan solat, surau ada di tingkat bawah. Bulan puasa kemarin, budak-budak sekolah saya jadi imam sembahyang tarawih dalam Pasaraya Maidin. Pergi sembahyang tarawih dekat Pasaraya. Nak kata apa? Orang Cina nak komplain? Tak ada. Orang India hak kerja dalam tu nak komplain? Tak ada. Orang Cina hak hantar barang dalam kedai dia tak komplain? Pasal apa tak komplain? Ni kedai kami. Kalau hang nak hantar barang di kedai kami, kalau hang nak duit, kami nak bang. Hang nak kata apa? Nampak tak? Pengaruh duit lebih kuat lagi tuan-tuan. Janji mereka ambil barang aku, jual dalam kedai mereka. Mereka nak barang-barang ambil lah. Tak kata apa. Hak pekerja dalam Maidin tu bukan semua Islam. Hak India pun ramai. Apa mereka bang pula? Nak buat macam mana? Dah mereka majikan aku, bang-bang pergi aku buat kerja aku. Tak ada komplain apa. Sebab ekonomi. Sebab tu umat Islam kena ada kekuatan. Kekuatan dia ekonomi. Baru orang lain tutup mulut. Sekarang kita tak ada duit. Tak ada duit. Kita nak cakap apa? Duit tak ada. Ekonomi tak pegang. Nak cakap apa? Bila kita tak boleh cakap apa, yang tu yang mereka tarik hidung kita ke tepi, tarik hidung kita ke kanan, kita terpaksa ikut. Yang ni yang kelemahan kita. Duk kutip derma daripada dulu sampai kelar, tak habis-habis. Tu tengok berapa puluh ratus kali lah ceramah, tak habis-habis kutip derma. Menunjukkan duit tak ada. Kenapa tak garapkan duit? Bisnes. Adakah nak menunggu kita ni memerintah baru nak cari duit? Dah, cari duit tak perlu memerintah. Bisnes ni tuan-tuan tak perlu ada kuasa. Jangan bagi alasan bila ada kuasa baru kami nak memerintah. Dah. Sekarang kita boleh buat, naikkan ekonomi kita. Buatkan penyatuan. Cuba tengok ni, hak masyarakat bukan Islam di Bagan Serai ni. Ahlim perniagaan, ahlim keluarga. Ahlim brothers, Ahcai brothers, Chong Kuat brothers, semua brothers. Maknanya mereka bisnes daripada keluarga dulu. Tuan-tuan balik kemarin raya, Tebuk nu jalan jam, Tebuk nu jalan jam, Parit nu jalan jam. Semua anak balik buat kereta. Cikgu 4 orang, doktor 2 orang, kerani seorang, pegawai nu seorang, pegawai di seorang, 5-6 orang anak, 6 jabatan. Semua ada kereta bersusun. Apa kata tuan-tuan? Seorang bagi 20,000. Kalau 20,000 kali dengan 5 anak, duk ada 100,000. 100,000 buat bisnes. Beli kelapa sawit, beli tanah, buat kelapa sawit. Apa salah? Keluarga, buat keluarga. Hajilah ada 4 anak, Hajilah ada 4 anak, Hajilah ada 4 anak, Haji Din, Haji Wan, Haji Mut, Haji Mit. Setiap anak ni pula ada 5. Bayangkan tuan-tuan, 5 kali 4 20. 20 kali dengan 20,000.
Duk ada berapa juta, berapa juta duk ada lah. Pergi beli kelapa sawit berselerak berjalan. Pergi bisnes ikan arwana, ikan tak ada warna pergi buat. Mana tanah orang Melayu hak nak jual, jangan bagi kat orang Kapiak, biar kami beli. Daripada mereka duk tukar kereta, tahun depan beli kereta lain, balik raya tahun depan beli kereta lain. Beli kereta tuan-tuan, dia jatuh 20%, 30% satu tahun. Rugi. Beli kereta, dia beli kereta harga 150,000. 2 tahun pakai, tinggal lagi 100,000. 50,000 hilang dalam tempoh 2 tahun. Rugi. Sebab tu yang ni yang kita gerakkan balik tuan-tuan. Kita kuasai tanah, kita kontrol tanah. Daripada tanah ni kita boleh buat bisnes macam-macam. Boleh buat pertanian, boleh buat ni, boleh buat ni, boleh buat projek, boleh buat kelang, boleh sewa, boleh buat ekonomi. Yang ni yang kita kena buat balik. Sebab tu benda ni saya cakap pada pertemuan imam-imam bila-bila dan siap-siap pada bulan Ramadan yang lepas seluruh Perak. Saya cakap pada tuk-tuk imam dalam khutbah nanti, kempen pada anak-anak rantau yang akan balik beribu-ribu dalam kampung kita. Kempen macam mana yang saya kempen. Kita tubuhkan koperasi, kita tubuhkan kesatuan, naikkan ekonomi kita. Buat. Saya habaq dah pada tuan-tuan, kami ni 9 adik-beradik, mati 2, tinggal 11 adik-beradik, mati 2, tinggal 9. Apa kami buat? Main sikit duit, main sikit duit, main sikit duit, buat kedai runcit. Panggil abang, jaga. Panggil kak ipak, jaga. Untung buh dalam tabung. Tabung ni, kalau adik anak nakal nak menikah, ni tabung ni. Masa mak sakit hari tu, ni tabung ni. Sekarang dah ada 2-3 dah minimarket. Hak yang Taman Meru, kakak sulung saya jaga. Jaga kedai ni. Kita buat bisnes. Baru kita tak bawa plastik di tabung. Sampai bila kita nak buat macam itu? Ni kekuatan yang kita kena ada. Nama dia kekuatan ekonomi. Termasuklah kita mencari tahu siapakah musuh-musuh kita yang sebenarnya. Masalah kita sekarang ni ialah kita tak kenal musuh kita. Ada yang anggap kawan sebagai musuh, musuh sebagai kawan. Yang ni saya tak nak lebih-lebihkan, marah pula. Siapakah musuh-musuh kita yang kekal dan musuh-musuh kita yang sementara? Ada musuh yang sampai kiamat musuh, tapi ada musuh yang sementara waktu je. Kena kaji siapa di antara mereka yang dapat didekati dan siapa yang tidak dapat didekati. Termasuklah siapa yang dapat diajak berdialog dan siapa yang tidak dapat diajak berdialog. Kalau dia dah keras hati perut, over my dead body, over my dead body, maknanya orang ni dah tak boleh nak didialog lagi dah. You ignore je orang macam ni. Siapa lagi nak tunggu orang macam ni duk hina agama kita? Kemudian, adalah tidak dibenarkan menyamakan musuh-musuh itu. Sementara secara realiti keadaan mereka berbeza. Dia kata musuh tidak dapat disamakan. Dia seagama dengan kita. Dia seagama dengan kita. Tapi ada satu benda yang kita tak berkenan dengan dia. Yang itu pula tak seagama dengan dia. Tak seagama dengan kita, tak seugama, tapi ada benda yang kita berkenan dengan dia. Mana yang kita nak buat kawan ni? Saya ulang balik. Dia ni satu agama dengan kita ni, satu agama, tapi ada benda yang kita tak berkenan dengan dia. Dia ni bukan seugama dengan kita, tapi ada benda yang kita berkenan dengan dia. Mana nak ambil? Ambil yang ni. Sebab sama agama, yang ni tak sama agama. Agama tu nombor satu. Bukan perjuangan dunia ni nombor satu. Agama ni. Ni hak Yusuf Qaradawi duk kata ni. Jangan duk kata sama dua-dua orang ni. Jangan duk kata sama. Sama ya. Tak sama. Semua itu tidak dapat diketahui melainkan dengan ada ilmu. Kalau kita main ikut buta pelajaran kita sebelum puasa itu, nama dia taklid. Buta duk ikut.
Orang kata tak boleh, tak boleh. Orang kata jangan, jangan. Tanpa ada ilmu, buta saja. Habis. Kita telah dibutakan oleh orang. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan berkali-kali, bukalah minda, marilah mengaji. Jangan taksub. Buka dada kita ni dengan ilmu. Dia kata lagi, dan penelitian yang objektif. Jangan duk lepak kedai, duk makan bihun sup saja. Tiap-tiap petang tak ada kerja apa, duk bilah mengaji, buka kitab, buka pengajian. Baca banyak buku. Dan kata dia lagi, jauh daripada masuknya unsur-unsur yang subjektif. Terbebas daripada pengaruh-pengaruh keadaan individu. Tuan-tuan bebaskan diri daripada pengaruh individu. Saya ni individu. Tuan-tuan jangan terpengaruh dengan saya. Saya dengan serban saya, dengan jubah saya, jangan duk terpengaruh. Ini pakaian saya. Yang tuan-tuan kena nilai apa yang saya cakap, apa yang saya buat. Adakah dominan ataupun tidak, relevan ataupun tidak, betul ataupun tidak. Jangan terpengaruh. Banyak orang terpengaruh. Takkan dia nak bohong, dia ustaz. Ini bukan masalah ustaz tak ustaz. Takkan dia nak bohong, dia pakai jubah. Saya kata pada tuan-tuan, bila saya pergi ceramah di sebuah negara, saya duduk kat hotel, saya nampak kasino dalam hotel tu. Negara Islam, orang Islam. Saya tengok kasino duk lampu nak ni, kasino ni judi ke apa, ke nama dia. Saya pergi tanya dekat resepsionis tu, itu kasino ke? For gambling? Yes. Can I allow to gamble? Of course. Saya pun pergi cunguk tengok, semua pakai jubah tuan-tuan. Tu Arab semua. Saya kata otak kare bobo ni, jubah duk main jackpot duk. Saya kata aku tak boleh. Nak kata apa? Hotel depa semua ada 5 bintang, 4 bintang, semua ada kasino. Kita di Malaysia ni atas genting. Tapi mereka walaupun negara mereka, sebab tu saya kata di negara mereka ni, kalau hang nak jadi Firaun pun boleh, hang nak jadi Nabi Musa pun boleh. Nak jadi jahat macam Firaun pun ada tempat, nak jadi baik macam Nabi Musa pun ada tempat. Jubah. Cuba pergi cakap dengan dia, tengok kompong cakap Arab, dawa Arab. Takkan dia cakap Melayu kot, surah Banjar kot. Sebab tu jangan ikut individu. Kita duduk semayang di Mekah, duduk tengok jari orang tu Arab, takkan dia buat salah. Kita balik bagang sarai pun duduk tahiyat. Apa ni? Bebaskan daripada individu. Aku tak ikut dia, aku ikut Rasulullah. Ingat, ikut Rasulullah, bukan ikut saya. Kalau saya bercakap ni bukan yang ajaran Islam, tolak buang saya, walaupun saya serban besar bakui. Keluarkan daripada pengaruh individu itu. Dan katanya lingkungan dan waktu sejauh mungkin hal itu dapat diupayakan oleh seorang peneliti. Inilah yang dipanggil sebagai ulul albab. Orang yang meneliti saja yang dapat mengkaji benda-benda ini. Orang yang hanya tengok pada mata tapi tak tengok pada mata hati, dia tak dapat tengok. Sebab itu tuan-tuan, tengoklah sesuatu benda dengan mata hati. Tengok sesuatu benda dengan mata hati, jangan dengan mata kasar. Mata kasar kita kena tipu. Tengok dengan mata hati. Macam orang mai rumah kita, kamu memenangi, orang hantar mesej dekat kita, anda telah memenangi RM25,000 daripada peraduan orang kampung. Sila berikan nombor akaun bank untuk urusan kemasukan wang. Masa bila aku minum teh orang kampung? Takkan saja-saja nak bagi RM25,000. Baik sungguh orang kampung ni. Kalau kita meneliti, ini semua tipu ni, padam, delete, buang.
Kalau lebih rajin, telefon syarikat orang kampung. Ada buat peraduan ke 25,000? Encik, itu SMS palsu encik. Abaikan encik, dah ramai sangat kena tipu. Alhamdulillah, nasib baiklah saya telefon syarikat orang kampung. Terima kasih anak. Dah. Tapi ada orang, patutlah semalam gatai tapak tangan. Gatai sungguhlah. Dia duk kira-kira duit lebur tuan-tuan. Dia pergi cocok dekat bank tu tinggal RM10 suku. Sebab tak jadi 3 suku. Habis duit dia pun ambil duit daripada nombor tu saja, dia transfer duit. Yang ni yang ramai kena tipu. Jadi tolong kaji sungguh tuan-tuan. Penipu-penipu ni banyak. Termasuklah penipu agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu nak tahu tak siapa yang menipu dalam agama? Lagi banyak tuan-tuan. Jadi berhati-hati supaya kita ni tidak tertipu. Sebab kebebasan yang sempurna dan mutlak hampir dikatakan sebagai sesuatu yang mustahil. Kalau kita nak menilai manusia ni sempurna lah apa semua ni, memang tak ada lah. Jadi kita boleh menilai mengikut kemampuan kita dengan berkat ilham daripada Allah Ta'ala dan hidayah daripada Allah bersandarkan pada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. InsyaAllah kita dapat menilai sesuatu dengan betulnya. InsyaAllah kita jumpa lagi bila lupa saya pun tak tengok tarikh 26 ya, 26 hari bulan insyaAllah. Tajuk dia pengutamaan dalam pendapat fiqih. Sekadar itu sahaja, kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbari muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر